بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini untuk siri kuliah Maghrib. Tuan-tuan, hari ini Ustaz bawa laptop apa semua. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah seterusnya kita akan guna beginilah ya. Dalam malam ini Ustaz Zulkifli ni minta Ustaz bincangkan tentang kisah iblis, jin dan seumpamanya lah. Dan ayat ini berkenaan surah Al-Ahqaf ya, surah Al-Ahqaf ayat ke-29. Tuan-tuan nak buka Quran boleh, telefon boleh, tengok depan pun boleh insya-Allah. Kita akan baca dulu sama-sama satu muka surat ni. Ustaz baca satu ayat, tuan-tuan perempuan baca satu ayat, begitulah seterusnya. Lepas tu kita akan perbincangan asbabun nuzul dan tajuk yang kita nak bincang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق
وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ
فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Sadaqallahu al-azim. Itu muka surat terakhir tuan-tuan daripada surah Al-Ahqaf, yang kebetulannya dengan tajuk yang kita akan bincang insya-Allah. Baik, Ustaz nak sebutkan satu sahaja. Ini berkenaan dengan qiraat. Qiraat ini tuan-tuan, yang kalau bacaan kita sekarang kita baca tu namanya bacaan Hafs daripada Asim. Yang kita baca sekarang ni, ramai-ramai tadi satu muka surat tu namanya bacaan cuba Hafsun, cuba Hafs daripada Asim. Ini nama bacaan dia Hafs daripada Asim. Yang mana yang tadi kita baca ramai-ramai itu. Itulah malahan di seluruh Malaysia, Indonesia, Nusantara, malahan dunia, Mekah, Madinah baca Hafs daripada Asim. Baik. Kemudian ada bacaan lain. Ini Ustaz nak sebutkan saja. InsyaAllah dalam ke depan nanti kita akan bincang lebih detail lah. Cuma yang ini tuan-tuan, ada bacaan lain yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafs daripada Asim ni satu gaya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada bacaan lain juga dibaca oleh Nabi. Ini namanya, iaitu bacaan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Lain itu dia ada sedikit, ada perbezaan sedikit dengan bacaan kita sekarang. Yang tu yang Ustaz tandakan tu tuan-tuan. Yang pertama, ya qaumana, ini dibaca dua harakat saja. Ya qaumana ajibu. Cuba. Yang dua harakat tu kita dah biasa, tak ada masalah kan. Cuma yang ini, yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum. Cuba. Baik, ketiga-tiga tempat ini kum ini Imam Ibnu Katsir membaca dengan kumu dua harakat, tambah waw, kemudian dua harakat. Tambah waw itu pada bunyi je, pada tulisan tak ada. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Cuba. Jadi tuan-tuan rasa pelik sikit lah, sebab kita tak biasa buat begitu kan. Baik, itu nama bacaan Imam Ibnu Katsir. Bagi siapa belajar qiraat, insya-Allah dia jumpa inilah, tak pelik. Tinggal lagi kita bacaan biasa kita ialah bacaan Hafs daripada Asim. Yang ini Ustaz pergi lontarkan dulu, insya-Allah nanti ke depan nanti kita jumpa lagi dan kita akan bincang lebih lanjut lah. Buat setakat ini, bahawa ada di sana bacaan yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang mengaji qiraat mesti jumpalah. Ataupun kalau peringkat universiti, kalau di Pak Ustaz di USIM tu memang adalah subjek atau pembelajaran qiraat ini memang ada. Cuma untuk orang awam jangan-jangan. Tu yang Ustaz beri satu ayat ni supaya kita dapat ada rupanya bacaan yang lain yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan baik. Nanti insya-Allah saya akan sebut lain kali pula nanti dalam kelas-kelas seterusnya lah. Baik. Wa in sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an.
ada sekumpulan jin yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastami'una al-Quran, mendengar Quran mereka ini. Yastami'uni, mendengar dengan penuh perhatian. Kalau dengar saja tuan-tuan, kita kata dengarlah ni, dengar tapi buat kerja lain. Tak. Duk makan, dengarlah ni, dengar, dia kata. Dengar itu yasma'u. Ini yastami'u. Yastami'un mana dengar dengan penuh perhatian, itu yastami'u. Ada macam mana tuan-tuan sekarang nak mendengar itu yastami'un. Yastami'un al-Quran, mendengar Quran dengan penuh minat. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Bila mereka datang itu, maka mereka kata diam belaka. Cuba dengar elok-elok. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Bila mereka kembali kepada kaum mereka, mereka ini masuk Islam dan ajak pula kaum mereka jin yang lain. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, kata jin itu, kami telah mendengar satu kitab yang telah diturunkan selepas Nabi Musa. Ada. Maknanya tuan-tuan, jin ini antara lain ialah dia Allah beri kelebihan umur panjang. Kenapa? Mereka boleh tahu kitab Nabi Allah Musa, boleh dengar dah dulu. Kemudian zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka ada kitab lain pula. Itulah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab ini yakni Quran membenarkan kitab-kitab sebelum, yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, yang menunjukkan hidayat kepada kebenaran, dan juga jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami, terimalah seruan Allah ini, berimanlah. Dengan sebab itu, yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Allah akan ampunkan kamu, dan juga melepaskan, menjauhkan kamu daripada azab api neraka, azabin alim. Wa man la yujib da'iyallah, siapa-siapa yang tak nak beriman kepada Allah, falaysa bimu'jizin fil ardh, dia tak ada apa-apa boleh menyusahkan Allah pun. Maknanya kalau dia tak nak pun, Allah tak berasa payah apa pun, biasa je, tak ada masalah. Walaysa lahu min dunihi awliya, bahkan dia tidak ada pun penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu kekal dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Sebab turun ayat ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan jin, dan dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa Rasulullah bawa satu orang sahabat, Ibnu Mas'ud, bila sampai kawasan jin itu, Rasulullah kata kepada Ibnu Mas'ud, kamu duduk sini. Dia kata duduk sini, dan Rasulullah ambil satu ranting, lukis garisan keliling gitu kan, bulat. Ibnu Mas'ud duduk tengah. Duduk di tengah. Jadi ulama mengatakan bahawa boleh jadi hikmah Rasulullah buat begitu. Ibnu Mas'ud ini tak mampu untuk berdepan dengan suasana ataupun aura jin dan seumpamanya itu, jadi dilingkungi gitu tu supaya dia tak terkena lah. Wallahu a'lam lah, itu hikmah yang dibincangkan oleh para ulama. Ataupun sama ada Ibnu Mas'ud itu tidak patut mendengar, takut kemampuan dia tak kuat dan seumpamanya. Baik. Dan itu Rasulullah berdakwahlah kepada jin membaca Al-Quran. Baik. Tuan-tuan, perkara pertama tentang jin ini, dua makhluk Allah yang diberi taklif, tanggungjawab syariat, kena sembahyang, puasa, zakat, haji ni, dua makhluk. Siapa dia? Manusia nombor satu dah. Nombor dua, jin. Nombor satu manusia, nombor dua jin. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Makna taklif ni kepada jin dan manusia, dua. Cuma kita tak tahu lah macam mana jin sembahyang. Kok tuan-tuan pernah tengok ke? Allahu'alam lah, Ustaz tak pernah tengok. Macam mana jin puasa? Allahu'alam. Itu syariat kepada mereka juga.
Jadi di akhirat kelak yang akan ditanya manusia dan jin. Adapun ayam, lembu, itik, kuda apa semua tu tak akan ditanya. Pokok bukit, bukau dan semua tu tidak akan ditanya. Malahan Allah sebut dalam ayat surah Al-Ahzab ujung, ayat ujung tu, 2 ayat terakhir, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami pernah beri kepada bentangkan perkara ini kepada amanah kepada bukit, bukau, langit, bumi. Fa'abaina, semua sekali tak nak. Ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, mereka takut tidak dapat melaksanakan perintah Allah. Wa hamalaha al-insan, tapi manusia nak, manusia terima. Jadi tuan-tuan kena tanya kita lah, diri sendiri tak, kenapa kita terima hari tu Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau orang tanya kenapa kita semayang, kenapa kita puasa, kenapa kita tak minum arak, tak kira lah arak nama timah, nama apa, tak kira lah, kita tak minum tu kenapa? Kerana kita janji dengan Allah. Wa hamalahal insan, itu nombor 1 lah punya jawapan. Lepas tu nak cakap kita hamba Allah, so tak apalah, betul juga. Cuma nak beritahu nombor 1, kerana kita berjanji, dah sign MOU dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Di alam roh dulu. Jadi tuan-tuan, di akhirat kelak kalau kita rasa tak confident, tak yakin, kita boleh minta Allah buktikan. Allah akan tunjukkan videonya lebih hebat daripada YouTube yang ada muka bumi hari ni. YouTube ni tuan-tuan, hari ni kita cakap, esok lusa berbeza, orang boleh tunjuk, tengok ni, 2 hari lepas awak cakap lain. Biasa orang politik lah. Hari ni cakap lain, dah berubah cepat sungguh. Bila kata tak, Allah Subhanahu Wa Taala boleh tunjukkan segala yang berlaku berjuta tahun, dan di alam roh Allah boleh tunjuk balik. Pada masa tu kita tepuk kepala, Allah rupanya ada janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu pertama, mana jin dan manusia ada taklif, ada bebanan syariat, makna tanggungjawab syariat dia ada. Sebab itulah kita ni tuan-tuan dipanggil orang mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang dibebankan ataupun yang ditanggungkan satu bebanan syariat, makna kena sembahyang, puasa, zakat, haji dan perkara-perkara wajib lah, kena buat. Kenapa? Kerana itulah antara sebab paling utama, kerana kita janji dengan Allah. 1. Nombor 2, jin ini masuk Islam atau tidak? Masuk Islam atau tidak? Jawapannya Islam, sebahagian. Mana ramai? Ramai Islam ke ramai kafir? Tuan-tuan jawab. Jin ni ramai Islam, ramai kafir? Ya? Sama. Dia seperti mana manusia juga tuan-tuan. Manusia ni ramai Islam ke ramai kafir? Manusia ramai kafir. Dalam dunia hari ni tuan-tuan ada 7.5 bilion manusia, 7.5 bilion manusia, yang Islam 2 bilion lebih kurang. Semua 5 poin lebih tu, 5.5 bilion lebih itu adalah bukan Islam. Begitu ya juga jin, ramai yang kafir daripada Islam. Bezanya jin ini tuan-tuan, dia jinsul latif. Jinsul latif ni maksudnya tubuhnya lembut. Dia boleh bergabung, tersusun banyak-banyak pun boleh. Itu jin. Manusia tak boleh. Kita ni tuan-tuan, kalau penuh pun berapa ratus orang boleh penuh ni. Kalau penuh, saya rasa mungkin 300-400 orang dah habis dah tu. Kalau 1000 orang boleh muat tak? Rasa tak boleh. Jin tak apa. Kenapa? Kerana tubuhnya itu tidak muscle, tidak berbiji-biji macam kita. Itu beza jin lah. Maka tuan-tuan, yang Islam sedikit, yang kafir lebih ramai. Baik, jin dengan manusia siapa ramai? Jin dan manusia siapa ramai? Jin, tentu jin lebih ramai. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ma'syarul jin qad istaktharta minal ins, kamu jauh lebih ramai daripada manusia.
Jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu kita serah kepada Allah lah. Nak tanya jumlah tu kita tak tahulah. Tapi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Baik. Tuan-tuan, ada beberapa perkara tentang jin ini. Jadi saya sebut ni adalah kitab lah, kan? Kitab Azazil. Kita kenal nama Azazil, kan? Azazil ini daripada bangsa jin. Malahan Iblis pun dimasukkan oleh Allah dalam golongan bangsa jin. Dalam ayat surah Al-Kahfi itu, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu termasuk daripada keluarga jin, dan dia telah fasik, dia telah rosak kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya semasa Allah suruh sujud kepada Adam. Dia langgar itu, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memberi hukuman kepada dia lah, dan seterusnya. Dan sebenarnya Iblis ini sempat juga, tuan-tuan, dia meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terkenal kalimullah, yang boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun datanglah, ya Musa, dia kata, tolonglah kamu minta dengan Allah Subhanahu wa taala, aku nak minta pengampunan daripada Allah. Minta apa? Pengampunan. Maka Nabi Allah Musa pun minta dengan Allah. Iblis ni nak memohon ampun daripada Allah. Allah kata boleh. Boleh. Bagaimana caranya? Syaratnya ialah kamu hendaklah pergi sujud kepada kubur Nabi Adam. Apa jawab Iblis? Kalau hidup aku tak sujud, mati lagi lah aku tak sujud. Ini Iblis. Jadi tuan-tuan jangan ikut PL ni dah. Orang dah beri peluang begitu tu, tak nak juga dia. Hidup aku tak sujud, mati aku lebih-lebih lagi lah. Ini berlaku pada Iblis, la'natullahi alaih. Jadi kemudian tuan-tuan, ada perbincangan dalam kitab fiqh. Kitab fiqh, boleh tak manusia ini kahwin dengan jin? Ustaz cakapnya cuba pula. Ada perbincangan dalam kitab fiqh, dan termasuk yang dibincang ialah orang bunian. Orang bunian. Ada pendetailan yang Ustaz tak mampu nak sebut secara detail lah, tapi memang ada dalam bab kitab fiqh yang menyebutkan perkahwinan manusia dengan bunian ini. Dan Ustaz pun pernah dengar dulu-dululah cerita ini, disampaikan oleh orang alim juga. Dia sebut, dia kata, ada orang kampung ini kahwin dengan bunian dan beranak pinak dia, tuan-tuan. Tapi macam mana separuh-separuh orang pun separuh, bunian separuh, macam mana nak buat tu kan? Jadi ada perbincangan itu. Tapi kalau tuan-tuan nak, sila rujuk mufti lah. Tapi memang ada dalam kitab fiqh berkenaan dengan hukum berkahwin dengan bunian. Jadi susah. Barangkali cerita Piramli itu, tuan-tuan, dia tengok dia benda inilah agak-agaknya. Sehingga jadi satu cerita Ahmad Al-Bab lah, apa semua tu kan. Jadi boleh jadi itulah yang menjadi inspirasi dia. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan. Ustaz nak bawa satu kisah pada malam ini, sebelum sempat kita waktu Isyak ni. Di dalam ayat ini sebut tentang jin yang dengar kitab Nabi Allah Musa, Taurat, dengan Nabi Allah Musa, dan dia pula sempat dengar Al-Quran. Baik. Ulama hadis ada bincang, boleh tak kita menerima riwayat daripada jin? Sebab dia umur panjang ni. Nabi Musa dia sempat dengar, Nabi Muhammad sempat dengar. Umur panjang. Mati juga jin, tapi oleh kerana umur panjang tu ada di kalangan mereka yang begitu. Baik, tuan-tuan, ini perbincangan ulama hadis lah. Boleh terima tak kalau jin datang kat kita, dia cakap, aku dengar Rasulullah cakap gini. Boleh percaya ke tidak? Baik, tuan-tuan. Ada satu kisah. Ini di kalangan ulama hadis lah. Ada seekor ular, dia kata, masuk dalam rumah dia.
seekor ular masuk ke rumah dia. Apa dia buat? Dia pun tengok ular macam kita tu, tengok ular, kita ambil apa, ambil kayu, ambil penyapu apa semua dah. Dia ketuk ular tu tuan-tuan, ya, sampai mati. Bila ketuk ular sampai mati, rupa-rupa ular tu jin. Ya, rupa-rupanya ular itu jin. Dia tak tahu. Bila mati ni tuan-tuan, datang pasukan jin menangkapnya. Ni sabarlah, cerita ni macam dongeng, sabar dulu. Dengar dulu. Datang tentera jin, tangkap dia. Tangkap dia, bawa pergi ke dalam satu tempat yang dikira sebagai mahkamah jin. Rupa tuan-tuan, jin pun ada hakim juga, jin ada peguam juga tuan-tuan. Pendakwa dia pun ada. Allahumma. Jadi bawa masuk dalam alam jin, dan dia telah dibicarakan, kenapa kamu bunuh jin? Hakim ni kata, kenapa kamu bunuh jin? Maka pendakwa pun beginilah, hukuman begini kepada orang telah membunuh bangsa kita, kena bunuh balik. Maka tuan-tuan, bila diberi ruang untuk dia bercakap, ulama ini diberi ruang untuk dia bercakap lah. Dia kata, sebenarnya tuan hakim, hakim jin, saya ni tak tahu bahawa yang itu jin, dan dia masuk rumah saya. Masuk rumah saya. Sebenarnya dalam kaedah tuan-tuan, kalau ular masuk, ya, sebab ini ada dalam hadis yang sahih bahawa jin ada berupa ular. Kalau ular masuk rumah kita, maka tuan-tuan mula-mula sekali kena buat ialah bagi tahu kepada ular, kamu keluar 3 kali. Ini kaedah, ya, dalam hadis sahih ni menyebutkan bahawa kalau ular masuk, kamu keluar 3 kali. Dia tak dengar, barulah ketuk dia. Bercakap dengan ular pula. Tak sempat dah Ustaz, tak nak. Ular tedung pula, nak bercakap apa lagi. Beri kepada ular tersebut, kamu keluar 3 kali. Kalau tak keluar juga boleh ketuk lah. Maknanya dia memang ular sungguh. Kalau jin dia keluar. Ini tuan-tuan, kalau jin dia keluar. Itu kaedah lah. Baik, apabila dia benar bercakap, maka dia cakap, dia kata, aku tak tahu bahawa itu jin, aku ingat ular. Tak boleh. Dia kata, kamu telah salah dan kami akan hukum kamu. Maka jawabnya ulama ini, dia kata begini, saya nak beritahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut hadis sekian-sekian. Ini ulama hadis. Hadis sekian-sekian sini, orang yang al-qatlu ghairu amdin, membunuh tanpa sengaja, apa hukumnya? Hukumnya fadiyatun musallamatun ila ahliha, kena bayar diat je, tak payah bunuh balas. Kenapa? Dia tak sengaja. Jadi saya pun tak sengaja. Dia baca hadis tu. Maka tuan-tuan terpinga-pinga kejap jin. Hakim pun terpinga-pinga, apa ni Baiklah, kalau kamu betul, kamu datang ke saksi dia tu. Maka hakim ni tanyalah, siapa di kalangan jin-jin yang ramai ini yang boleh buktikan dia ni betul? Maka tuan-tuan, ada di kalangan jin tu angkat tangan. Tangan macam mana Ustaz tak tahulah. Dia angkat tangan. Dia kata, saya Tuan Hakim, saya sempat mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang ni cakap. Hadis itu yang orang ni cakap ni saya dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu tuan-tuan, dia dilepaskan oleh jin. Kerana apa? Kerana dia membunuh tidak sengaja. Baik, dia pun balik tuan-tuan, dah lepas ni dia tulis baliklah kisah ini, dan dia kata, hadis ini riwayat daripada orang ni, sahabat ini sampai kepada aku. Dan aku dengar ada satu riwayat lain, satu orang lain yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu aku terima daripada jin ini dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tulis gitulah. Baik tuan-tuan, jadi ulama hadis kesimpulannya Ustaz nak buat ni, ulama hadis menyebutkan bahawa riwayat ini, riwayat daripada jin, tidak boleh diterima. Kenapa tuan-tuan? Tak boleh diterima. Jadi kalau tuan-tuan dengar jin datang cakap, aku dengar Rasulullah tu, tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Sebab kita tak kenal jin ni. Kalau orang kita boleh cari dah, siapa bapak dia, siapa tok dia ni PL macam mana, bagus tak boleh cari. Jin boleh cari tu kan? Tak boleh cari. Jadi kita tak tahu, kosong tentang masalah jin ni. Akhirnya ulama kata tak boleh. Riwayatul jin mardud, periwayatan daripada jin adalah ditolak dalam masalah hadis.
Jadi yang kita terima ada yang kitab-kitab daripada ulama-ulama hadis itu kita terimalah. Tapi kalau yang ulama ini menulis adalah sokongan sahaja. Makna hadis itu ada dah, dalam hadis sahih pun ada dah. Tinggal lagi sokongannya, peristiwa berlaku pada diri dia. Aku telah dihukum oleh jin, dibawa mahkamah jin, dan aku dengar jin ini mengiyakan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan? Jadi semoga-mogalah. Jadi tidak ada ilmu pelik untuk sahaja sebenarnya. cuma nak beritahu itu yang ada dalam kitab-kitab dan dalam ayat yang kita bincang pada hari ini. Boleh tuan? InsyaAllah kita berhenti setakat inilah. Dan kita akan menyambung lagi pada pertemuan akan datang. Ustaz berhenti di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.